Jadi dengan lain perkataan, seolah-olah kadang-kadang markah yang kita dapat itu juga menjadi satu petunjuk kepada prestasi tuan-tuan dan puan-puan juga. Kalau markah yang diberi itu sangat rendah, 60 misalnya, jadi kita akan tertanya-tanya apa peranan guru besar di sekolah sehingga markah yang diberi di sekolah yang dinilai oleh kita sendiri begitu rendah. Ya, jadi jadikanlah instrumen ini sebagai satu alat untuk kita menilai diri kita. Jika dia markahnya rendah, apa sebabnya? Kita carilah kelemahan-kelemahannya dan kita buat penambahbaikan. Dia mesti berlaku begitu. Kita nilai, ya, dan kita buat penambahbaikan, ya. Kemudian SKPM juga selepas dihantar ke PPD, JPN dan Jemaah Nazir, kita akan membantu kami di pihak PPD, JPN dan juga di Jemaah Nazir untuk melihat kekurangan-kekurangan di sekolah dan membantu di mana yang perlu. Kalau markah tinggi 95, ya, kita rasa memang kita tak perlu bantu apa-apa lah, ya. Tapi kalau kita letak secara jujur bahawa itulah kedudukan kita, maka saya rasa bantuan mudah diberi, ya. Jadi jawatankuasa yang diwujudkan itu adalah sangat penting kerana ia perlu diisi oleh semua pihak, ya. Kalau bahagian HEM dan ahli jawatankuasanya. Kalau bahagian kejadian murid dalam akademik, dia mesti diisi oleh JPK1 bersama jawatankuasa, ya, dan seterusnya. Jadi bukan dibuat oleh seorang daripada elemen 1 sampailah daripada dimensi 1 sampailah dimensi 4. Seorang yang buat. Dialah guru besar, dialah JPK1, dialah JPK HEM, dialah JPK Kongo. Dapatlah kita markah yang tak sepatutnya diberi. Ya, mungkin markah terlalu tinggi, mungkin markah terlalu rendah. Ya, jadi jawatankuasa perlu diwujudkan. Jawatankuasa SKPM sekolah, ya. Jadi kita telah pun menghantar, ya, CD ke PPD, ya. Jadi sekarang dia agak lebih mudah kerana dia ada autokira. Jadi kita isi markah, dia automatically akan calculate untuk kita. Jadi semua ini telah dihantar ke PPD, saya rasa dah lebih kurang beberapa minggu lepas, ya. Jadi saya berharap semua PPD, semua sekolah telah pun mendapat salinan CD ni masing-masing. Kerana buku tak dihantar lagi, ya. Kerana kalau kita hantar buku, kita akan ada buku yang dihantar terus disimpan, ya. Di mana ada satu kejadian di mana Nazir pergi ke sekolah, tanya kepada pihak pengguru sekolah tentang buku tu, dia pengetua tu kata tak tahu. Tapi rupanya ada di belakang dia dalam almari, ya. Jadi dia ada SKPM 1, SKPM 2, SKPM 3. Ada orang dia tak tengok buku itu. Bila dia hantar ke sekolah, dia terus bagi kepada GBK. Jadi sekarang kita mudahkan lagi, kita gunakan CD. Ya, kita gunakan CD. Jadi semua ada dalam tu. SKPM 1 ada, 2 ada, 3 ada, dan boleh diperbanyakkan untuk diberi kepada guru-guru supaya semua orang faham setiap elemen yang ada di dalam itu, ya. Jadi dapatkan daripada PPD, ya. Dan perlu dihantar, ya. Tarikh akhirnya adalah pada 31 Mei, iaitu hantar sampai ke Nazir. Ini bermaksud kita perlulah menghantar sekurang-kurangnya 2 minggu lebih awal ke PPD. Jadi hantar ke PPD, balik ni saja buat jawatankuasa, isi, duduk, ya. Nilai balik semula, buat sama-sama, setuju atau tak setuju. Lepas itu dah semua dah sebulat suara, barulah dihantar ke PPD. PPD akan buat analisis, hantar ke jawatan dan kita akan hantar ke Jemaah Nazir, ya. Jadi mungkin masa tak banyak tapi saya rasa tak ada masalah, ya, dengan autokira dan sebagainya tak ada masalah, ya. Dapatkan CD itu, ya. Kemudian jadi itu tentang SKPM, ya. Jadi saya sejak saya masuk ke jemaah sektor jaminan kualiti, saya tidak mampu untuk turun ke sekolah terlalu kerap, ya. Jadi saya hanya mampu turun ke beberapa buah sekolah setakat ini yang kita pick at random saja mana-mana kita pergi, ya. Kerana untuk makluman di jabatan di sektor saya, selain pada saya ada 3 pegawai saja. Kita nak pergi memantau 459 buah sekolah. Memang kita tak kita pergilah, ya.
Jadi kita sangat bersyukur kerana kita dapat mengumpulkan semua guru besar, semua pengetua dalam majlis ini. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa perkara yang perlu direnungkan bersama, perlu diambil tindakan untuk penambahbaikan kita di sekolah, ya. Okey, yang pertama, saya nak menyentuh berkenaan dengan KPI, ya. Sekarang semua orang bercakap tentang KPI, ya. Satu PM bercakap tentang satu Malaysia rakyat didahulukan, prestasi ditingkatkan. Saya baru pergi 2 hari lepas, ya. Itulah yang kita dapat dan itulah kita perlu turunkan ke sekolah, ya. Jadi KPI, semua orang perlu ada KPI. Jadi di sekolah kita dah tetapkan KPI. Jadi untuk mengingatkan semula, pada bulan 12 dulu dalam refleksi bersama dengan guru besar, saya telah memberikan satu laporan yang I think quite komprehensif, ya, dan berkenaan dengan apa yang kita telah capai berkenaan dengan KIA, ProTeam, ya, PPSMI, dan akhirnya saya telah menetapkan KPI sekolah, jabatan yang perlu sekolah patuhi, ya. Jadi untuk tahun 2009, ya, dalam UPSR kita telah membuat target, ya. Jadi pada tahun kita tengok dulu pada tahun 2008 senarionya, kita dapati pada tahun 2008 grade purata sekolah yang kita capai negeri adalah 2.24 dan tahun ini target kita adalah 2.1. Maknanya bila kita buat KPI di sekolah, ya, kita mesti tak lari daripada angka ini, ya. Jadi tetapi ada perbezaan antara SK, SJKC dan SJKT kerana pencapaian di dalam UPSR-nya berbeza. Jadi kita telah buat analisis yang lebih terperinci, ya. Kita dapati pada tahun lepas 2008 SK, ya, telah menunjukkan pencapaian yang baik, ya. GPS bagi semua SK secara keseluruhan ialah 2.18. Tetapi I think SJKC pun quite okay, ya, 2.21. Tetapi SJKT saya rasa guru besar SJKT kena kerja lebih kuat, ya, di mana JPS sekolahnya ialah 2.66. Dan disitulah yang telah menjadikan secara purata JPN kita ialah 2.24. Ya, cikgu faham, ya? Kemudian, jadi pada tahun ini kita telah mensasarkan supaya SK, ya, mensasarkan 2.05, SJKC 2.06 dan SJKT 2.4. That means bila balik nanti tengok balik kita punya target di sekolah, kalau cikgu target 3 point something, ya, I think cikgu kena buat sesuatu balik lah. Jadi untuk SJKT kita targetkan 2.4 daripada 2.66 last year. I think it should be okay lah, ya. 2.4 I think is a reasonable number lah, figure lah to achieve, ya. Okay, jadi akhirnya kita akan dapat 2.1. Jadi saya harap kalau semua faham, ya, this is our target, ya. Jadi semua orang akan bergerak ke arah yang sama. Jadi insya-Allah kita boleh capai dengan lebih mudah, ya. Kemudian bilangan A, ya, last year kita dapat bilangan A 5A dan 7A ialah 11.4%. So this year kita target 15%. So macam mana nak dapat 15% itu? Last year, ya, SK telah mencapai 13.4. I think it's very good compared to keseluruhan 11.4, ya. 13.4%, SJKC 7.6% dan SJKT 4.04%. Daripada situlah angka itu bila dikira semula, itu yang kita dapat 11.4. Jadi itu saya kata SJKC, SJKT, ya, kena kerja lebih kuat, ya. Kemudian jadi pada tahun 2009 target kita 15%. So macam mana kita nak dapat that 15%, ya? SK dia mesti target 18% to get straight A's, ya. So sekolah cikgu, kalau sekolah cikgu ada 100 orang calon, at least cikgu targetkan 18 orang bagi SK. Tapi kalau you rasa ada lebih orang yang berpotensi, so cikgu tak ada masalah mentargetkan lebih, tetapi jangan kurang daripada 18. Itu kita nak.
ya, sebab kalau tidak, target kita tak boleh tercapai. SJKC kita targetkan 13% dan SJKT 9%. That means kalau sekolah SJKT ada 20 calon, tu kena 9% daripadanya targetkan ni A, ya. Jadi kemudian satu lagi KPI yang kita gunakan ialah peratus minimum C bagi semua mata pelajaran. Inilah 3 KPI yang kita gunakan dalam menentukan pencapaian keseluruhan di jabatan, ya. Satu ialah JPS sekolah, satu ialah bilangan A, dan yang ketiga adalah peratus minimum C. Jadi bagi tahun lepas kita dapat 66.9%. So this year kita target 72%. I think tak banyak, ya. Target kita itu adalah munasabah, ya. Jadi 66.9% kita target kepada 72%. Jadi untuk SK kita target 77%, SJKC 65%, SJKT 52%. Jadi sekolah SJKT target minimum C untuk calonnya at least 52% capai minimum C. Ya, jadi kita tengok balik, because ini sebenarnya saya dah sampaikan di dalam refleksi akhir tahun dulu. Sepatutnya semua orang, sebab saya ada jumpa dalam kumpulan pertama, dia ada jumpa saya SJKC, ya, T, ya. Bila saya sebut 52%, dia pun memang buat 52%. Dia kata memang dia target 52%. Jadi maknanya dia fahamlah apa yang kita nak capai, ya. So, bagaimana kita nak pantau? Jadi, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendengar, ya, desas-desas tentang kita nak mengambil satu sistem penilaian peperiksaan, ya, iaitu kita nak menggunakan ISIS. Jadi, telah dipersetujui selepas kita pergi ke beberapa buah sekolah, kita buat pemantauan, kajian dan sebagainya. Kita telah bersetuju untuk menggunakan ISIS sebagai satu sistem penilaian peperiksaan, ya, di mana dia ada satu sistem head count. Jadi melalui sistem head count itu nantilah dia secara online, ya, kita di jabatan pengarah, timbalan pengarah, semua ketua sektor dan semua PPD akan boleh lihat setiap sekolah kalau dia target 9%, ya, di mana pelajar 9% itu. Ya, kalau kita target this year 15% straight A's, that means mana datangnya 15% itu daripada 19,000 calon. Ya, 19,000 calon. Maknanya kalau 19,000 calon, 15%, kita mesti ada angka lebih kurang 1,500 orang. Mana orang budaknya 1,500 orang itu? Jadi melalui satu sistem ini kita akan dapat dia berada di sekolah mana, dan kita akan pantau OTI 1, 2 sampailah akhir, adakah dia mencapai kepada target itu. Ya. Jadi untuk makluman ISIS ini, dia sekarang dalam proses kita buat 2 fasa, ya. Kita memulakan sekolah menengah dulu. Jadi sekolah menengah sekarang dia punya proses hampir siap, ya, iaitu di mana kita minta vendor itu membuat mengikut keperluan kita. Di mana besok bila kita buat analisis, kita boleh dengan mudah menganalisisnya mengikut apa yang kita nak. Misalnya mengikut skala kadar, mengikut SKPM, mengikut SKM, ya, semua kita boleh dapat. Itu yang agak lewat sikit kerana dia terpaksa membuat program yang berlainan. Jadi sekarang dalam fasa pertama, bila kita dah insya-Allah by end of this month atau early June, lepas itu baru kita pergi fasa kedua untuk guru besar, untuk sekolah rendah. Jadi mungkin by end of this year takut tak dapat berjalan dengan lancar. InsyaAllah by 2010 kita akan mempunyai satu sistem yang sama, ya. PPD boleh pantau semua sekolah di bawah PPD-nya, dan jabatan boleh pantau semua sekolah